Okay, okay. Dengar, dengar, dengar. Beres. So kita mulakan sekarang eh. Present slide. Okay, malam ni kita akan mulakan cara-cara nak kira voyage estimate. So ada beberapa cost yang korang kena tahu untuk kira untuk estimate voyage. Okay, ini basic dia, revenue sama dengan income tolak cost. So ada dua, income tu sebenarnya freight rate darab total cargo, and cost tu ada beberapa cost, iaitu fixed cost, daily running cost and voyage cost. Sekejap, sebelum tu saya beritahu maksud ni lah, maksud voyage estimate ni. Voyage estimate ni sebenarnya aktiviti yang dilakukan oleh broker atau ship owner, yang mana dia orang lakukan estimate voyage ni untuk membandingkan kos yang sebelum ni dengan kos yang akan datang. Faham? So voyage ni kan satu aktiviti pelayaran. So sebelum dia nak belayar, dia orang akan buat estimate voyage ni untuk dia orang tahu kos sama ada kapal yang sama ataupun kapal berbeza. Jadi ada beberapa kos lah untuk dikira. Seperti quantity can be loaded, voyage duration, bunker fuel cost, break-even freight rate, and daily net profit. So ada beberapa time component dalam voyage estimate, iaitu uh, ballast leg, loading time, transit time, discharging time, weather, notice time and bunkering time. Semua komponen ni akan diberikan dalam soalan sebenarnya. Akan mengikut soalan. Dia akan tetapkan berapa balas, loading time tu berapa lama, transit time berapa. Dia akan bagi contoh case untuk korang kira lah. Okay, next. Okay, cost component. Okay, ni maksud dia. Fixed cost adalah financing, iaitu debt, interest atau depreciation. Daily running cost daripada queue, provision, store, insurance atau pembaikan lah kapal, buatan kapal. Yang ketiga, voyage cost. Okay, voyage cost terlibat daripada bunker, port cost, canal due. Okay, okay, next. Okay, ni cara-cara nak kira total. Okay, next. Kita pergi ke terus case lah. Detail case. Boleh besarkan Aman? Tak boleh. Tak boleh besarkan slide Okay, Jun. Ini contoh soalan lah yang akan diberikan sebenarnya. Example case. So, ni detail-detail yang korang kena tahu. Dan korang kena tengok semua. Jangan tertinggal satu pun detail ni. Sebab detail-detail ni semua diguna pakai untuk kira-kira cost tadi. Yang quantity can be loaded, voyage duration, bunker fuel cost, break-even freight rate and daily net profit. So kalau korang nak tahu yang uh, SA tu, okay ni saya terangkan satu cargo detail. 45,000 per 10% simen. So lot 1 SA, Kosichang, Thailand. SA tu sebenarnya Safe Anchorage. Catat Safe Anchorage. Singkatan pada Safe Anchorage. Lepas tu, okay, discharge generally, Italy. Okay, ni dia punya discharge kat mana. Lepas tu masa dia semua. Korang tahu kan? Just baca je and catat. Lepas tu kita pergi sini. Quantity can be loaded. Okay, ni cost yang pertama. Nanti rakan
saya akan terangkan macam mana nak kira Okay. quantity can be loaded. Sila Nabil. Okay. Okay, Assalamualaikum semua. So, quantity can be loaded. Okay, untuk quantity can be loaded saya akan terangkan. Iaitu jumlah quantity yang boleh dibawa. Yang boleh dibawa oleh kapal tu lah. Quantity can be loaded. Kalau ditranslatekan dia menjadi quantity yang boleh diisi. Pengisian kuantiti. Maksud dia macam tu lah. Okey, ni lakaran untuk apa cakap tadi? Yang slide yang Syafiq terang tadi ni, yang detail case. Detail case ini lakaran dia. So terusnya okay, untuk quantity can be loaded kalau korang tengok tadi untuk detail case dia bagi tau. Dia bagi apa tu 10% daripada 45,000 metric ton tu. Metric ton pula. Jap. Betul lah metric ton tu. Lepas tu 45,000 tu dia cakap 10% tu simen tau. So kalau more option dekat soalan dia akan tanya, dia akan nyatakan apa yang dia nak, more option ataupun less option. Okay, untuk more option korang kira 10% tu berapa, kemudian tolak dengan jumlah asal dia. Okay, contoh 10% daripada 45,000 ni kita akan dapat 4,500. So tolak dengan 45 tambah untuk more option tambah 45,000 tu tambah dengan 4,500 akan dapat 49,500 metric ton simen. Okey, untuk less option pula sebaliknya lah, kena tolak. Sebab 10% tu kita akan dapat sama jumlah yang sama juga, 4,500 daripada 45,000 tu. Korang just tolak untuk dapatkan dia punya less option untuk quantity can be loaded. Tu je, yang ni senang je sebab dia dah bagi ya dekat dia punya detail case tu. So korang cuma perlu dapatkan kira dia punya percentage yang diberikan, kemudian tolak dengan jumlah asal tu ataupun tambah dengan jumlah asal tu. Tu je lah untuk quantity can be loaded. Okay, seterusnya saya pass pada kawan saya pula. Man, buka mic Man. Dekat seorang-seorang. Okey. Okey, Assalamualaikum. Untuk bahagian pengenaan voyage direction ni ialah voyage direction ni tempoh pelayaran yang akan antara apa? Kapal daripada satu pelabuhan ke satu pelabuhan. Okey. Voyage direction ni penting untuk mengetahui berapa lama kapal akan mengambil masa dari satu pelabuhan ke satu pelabuhan. Voyage direction ni juga kita akan kira jarak antara pelabuhan dan kelajuan kapal tersebut. Alright. Ni sama tadi ya. Ni formula dia. Untuk speed sama dengan distance bahagi dengan time. Distance guna nautical mile, time berapa hari dia ambil. Untuk time sama juga distance nautical mile bahagi dengan speed knot. Okey, dia dalam voyage duration ni dia kena kira dua. Satu at sea, satu lagi at port. Kat at sea ni dia terdiri daripada ballast lead, laden lead, reciprocating lead, Swiss transit and bad weather. Okay, cara pengiraan dia awal sekali kena ambil jarak dia dulu, distance dia 865 ni dia yang dibagi oleh soalan.
bahagi dengan speed dia. So dapat 61.79 jam. Okey, 61.79 jam ni kita kena bahagi dengan 24 jam untuk dapatkan berapa dia ambil dalam untuk balas selit ni. So dapat dalam 2.57 hari. So kita kena cari satu persatu yang dikehendaki oleh soalan. So kita kena totalkan A, B, C, D, E. So kita akan dapat total sailing day. So jumlah pelayaran yang diambil oleh kapal tersebut. Okey, yang kedua ialah airport. Selalunya airport ni soalan akan bagi direct punya. Load port dia bagi 3.12 hari. Lepas tu discharge port dia bagi beberapa hari lagi. Lepas tu turn time. Turn time ni kita kena kira sikit 12 hour darab 2 dapat 24 jam sama dengan 1 hari. So total port stay ialah 9.07 hari. So conclusionnya kita nak kira total voyage duration ni sailing day tambah dengan port stay akan dapat jawapan dia sebanyak 37.93 hari. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya bunker fuel cost. Bunker fuel cost ni maksud dia is an additional charge added to the base ocean freight cost reflecting the cost of fuel. So untuk bunker cost next. Bukan. Sebelum tu. Bila kita nak kira bunker cost ni, ada dua benda kita kena tengok dulu. First is the MDO, which means marine diesel oil, dengan IFO tu. It means intermediate fuel oil. Dekat MDO dia ada bagi USD 572 kan. Tu maksud dia $572 tu it's the bunker price bila nak kira MDO. Lepas tu dekat IFO pun dia ada bagi USD 423. Itu IFO punya bunker price. So bila kita nak kira bunker cost ni dia ada dua part. Satu dekat at sea, satu dekat airport. At sea ni kita akan guna IFO dengan MDO. IFO yang 21 metric ton dengan MDO 1.5 metric ton. Bila nak kira bunker cost at port, we will use yang MDO $552 tapi 1 metric ton sebab dekat situ dia ada bagi loading port 1 metric ton. And then another thing kita kena tengok is the bad weather dengan Suez Canal transit each 1 day. That's the information. Okay, next. So dekat at sini kita akan kira IFO bunker cost dengan MDO bunker cost. So dia punya formula dia kita for IFO kita akan guna and kira ballast leg, laden leg, repositioning leg, Suez transit and bad weather. So formula dia kita ambil 21 metric ton, 25 metric ton, 21 metric ton tu dia akan diberi dalam soalan and then kita kali dengan number of days yang dah kira sebelum tu dekat soalan. Dekat kita akan cari jawapan dia kan tadi. And then kita kali dengan dia punya bunker price of IFO. So dia akan dapat jumlah semua tu. And then dengan Suez transit and bad weather pun sama. 25 metric ton will be given. Kali satu tu because 1 day. And then yang tu pun kita kena kali dengan bunker price. We will get all this total. And then tambah semua total tu akan dapat total IFO bunker cost. And then next we will kira MDO. Dekat at sea which is 1.5 metric ton. Tadi ada bagi dalam soalan tu. And then 28.86 tu kita kena kira akan dapat guna formula sebelum tu. And then kali dengan 572 dollar which is MDO's bunker price. And then akan dapat jumlah. So nak tahu total bunker cost at sea, it's total IFO tambah total MDO. Okay, next.
And then nak kira total bunker cost at port, kita ambil MDO saja sebab dalam soalan bagi MDO. Kita ambil 1 metric ton because it's given in the question. And then times 9.07 days yang kita cari dalam soalan sebelum ni. And then times dengan $572 which is given its MDO's bunker price. So dapat tu kita akan dapat total MDO cost at port. And then lastly, next, kita kena tambah total bunker cost at sea and total bunker cost at port, and then kita akan dapat total bunker cost altogether jumlah ni. Itu saja untuk total bunker cost. Thank you. Hello, Assalamualaikum. Boleh dengar? Dengar. Salam, dengar. Okay. Untuk break-even freight rate ni, dia ada formula dia, Man. Kita kena tahu total voyage cost dengan total time charter hire cost. Okay, untuk total voyage cost ni, dia punya formula macam ni ya. Total operation cost tambah dengan total time charter hire cost. Dari time charter hire cost, time charter hire per day darab dengan voyage duration. Ni contoh kita nak cari time charter hire cost. USD 16,000 per day per hour ni ialah time charter per day per hour yang kita dapat dalam case study yang Syafiq cakap tadi. Lepas tu kita kena darab dengan voyage duration. Voyage duration ni kita refer soalan yang apa tadi? Nabil. Kita refer soalan tu. Lepas tu dapat total time charter hire cost. Okay, next. Okay, untuk operation cost dia kena ada total bunker cost, port cost, canal cost dan miscellaneous expense. Ni yang Syafiq terangkan yang masa first tadi. Kita kena campur semua ni baru dapat operation cost. Next kan. Okay, untuk total voyage cost, ni pun yang macam Syafiq cakap tadi, kita kena cari total bunker cost, port cost, canal cost dan miscellaneous expense ni dalam case study tadi. Yang dibagi mula-mula tu. Lepas tu kita kena tambah dengan time charter hire cost. Dapatlah total voyage cost ni USD 1.207 ni. Okay, next. Okay, last kali untuk dapat freight rate, kita kena ada total voyage cost bahagi dengan quantity can be load. Okay, total voyage cost ni 1207.90 ni kita bahagi dengan quantity yang Nabil cari tadi 49,500 metric ton. Kita kira kita akan dapat USD 24.40 per metric ton. Tapi yang ni bukan break-even freight rate, ini hanyalah freight rate. Untuk cari break-even freight rate 2.40 per metric ton ni kita kena tambah dengan 10%. So jawapan dia akan dapat 26.84 per metric ton. Ni dia punya jawapan akhir untuk break-even freight rate. Okay, itu saja. Amirullah, aku tanya tu. Amirullah. Ya. Port cost dengan canal cost tu dia bagi siap-siap dalam soalan ke kita kena cari dulu? Yang tu dia bagi dalam soalan. Dalam soalan lah. Yang kita kena cari tadi yang total bunker cost, yang benda tu je kan? Lepas tu nanti kita totalkan benda-benda yang kita dapat tu lah. Kita cari, lepas tu kita total untuk dapat voyage cost ni. Okey, teruskan. Yang terakhir adalah daily net profit. Dengar.
Dengar. Okey. Nah. Daily net profit ni merupakan keuntungan harian daripada pelayaran tu. Jadi dalam next slide. Cara kira dia, mula-mula kita kena cari income. Cara untuk dapatkan income ni adalah freight rate darabkan dengan jumlah metric ton yang telah diberikan dalam soalan tadi. Lepas kita dapat income tu, kita kena cari commission. Berdasarkan commission tadi, berdasarkan jumlah income tadi, kita kena darabkan dengan 3.75%. 3.75% tu merupakan hasil yang diberikan kepada caterer dan juga broker. Yang ketiga, kita kena cari gross income. Gross income ni merupakan pendapatan kasar daripada pelayaran tadi. Jadi cara untuk dapatkan dia adalah dengan menambahkan jumlah income dengan jumlah commission. Jadi daripada ketiga-tiga jumlah ni, iaitu income, commission dengan gross income ni, barulah kita dapat cari revenue. Cara untuk kira revenue pula adalah dengan menambah jumlah gross, dengan menolak jumlah gross income dengan jumlah voyage cost. Lepas tu, akhir sekali daripada revenue tersebut, barulah kita bahagikan dengan voyage duration yang Aiman terangkan tadi. Barulah kita dapat daily net profit. Itu je daripada saya. Okay, dah habis Dah habis Mara? Dah. Okay, terima kasih. Okay, dah habis. Okay, itu saja. Itu kos-kos yang terlibat dalam Nak tanya. Maksudnya yang korang tunjuk step by step tu, maksudnya first daripada first kena cari ikut urutan tu lah sampailah daily net profit ni. Betul macam tu. Tapi dekat dalam soalan, dia akan cakap satu-satu ke dia minta ataupun macam mana Maksudnya ke dia mention macam satu, dia nak apa, dua dia nak apa, ke macam mana? Ke korang pun tak dapat bayangkan? Dia macam ni. Sekejap. Siapa nak jawab? Lah sebenarnya. Nak tengok contoh soalan ke? Hello, guys. Siapa nak jawab ke? Boleh. Bagi. Okay, sila Nabil. Dia macam ni dah. Sila lah, Tuan Nabil. Dia selalunya soalan ni dia case study Tu tau. Aiman nak tunjuk contoh soalan. Tunjuk Aiman. Sekejap nak cari. Tak apa. Okay, aku bagi abang yang awal dulu. Dia selalu dia bagi case study. Kemudian dia senaraikan apa yang dia nak. Faham tak Ida? Oh, faham. Dia senaraikan apa yang dia nak. Contoh macam dia nak apa, quantity can be loaded. Dia nak apa yang dia nak lah. Contoh lepas tu kita dia bagi orang cakap apa tu? Dia akan bagi detail. Dia akan bagi detail case tu. Lepas tu kita kena cari tu bukan ikut dia bukan ikut turutan, tapi kita kena cari ikut turutan. Faham tak? Soalan tu tak tahu dia nak ikut turutan. Tapi tak tahu aku ada yang soalan yang tak nak ikut turutan, tapi macam mana pun kita kena cari ikut turutan. Sebab contoh macam tadi yang Mara terangkan tu kan. Dia kena cari yang Aiman terangkan dulu. Faham tak? Ni contoh Faham soalan.